Baginda Nabi SAW bersabda, jika kamu makan satu makanan, maka janganlah kamu menyapu tangan kamu. Lepas makan jangan pergi sapu, bersihkan tangan lagu tu ya. Sehinggalah kamu menjilat jari kamu. Ataupun membiarkan ianya dijilat. Siapa nak menjilat? Kan? Ha? Menyicip jari kita, dia macam ni. Dia ada satu lagi kaedah tentang 3 jari itu. Masa itulah kita sebut insya-Allah. Baik, sisip jari. Pasal apa? Hari ni kan orang tanya tak, pasal apa Nabi nak sisip jari kita lah ni, pinggan tu ada kan, elok punya camca garpu beli kat Langkawi pula bebas cukai kan, pasal apa kan, nak pakai tangan pula sagi nak basuh, pasal apa? Baik, Nabi sebut di sini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya daripada Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bil aqil asabi' was-sahfata wa qala innakum la tadruna fi ayyihil barakata. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi menyuruh untuk menjilat jari dan melincinkan bekas makanan. Bekas makanan tu kalau kita makan talam tu lah. Kalau kita makan di atas menggunakan pinggan tu, Nabi suruh licinkan makanan. Kita kalau pergi rumah kenduri kita nak licin ke? Kawan sebelah ni kata tak cukup, tambahlah. Nabi suruh menjilat jari ni. Jilat jari saya kita cukup, tunjuk saya bukan macam mana apa Kentucky Fried Chicken tu. Kan? Kajian membuktikan di tangan kita ni ada enzim-enzim yang baik, yang mampu memudahkan makanan yang kita makan ni cerna. Tapi ini hikmah. Ini hikmah. Kita amalkan sunnah bukan kerana kita menjumpai satu hikmah. Kita amalkan sunnah kerana ia adalah sunnah. Dia diamalkan oleh Nabi SAW. Lil mahabbah, kerana cinta. Selagi sunnah tersebut tidak memudaratkan kita, hukum dia adalah harus, dan kita tidak memudaratkan kita, marghub. Sunnah ni dituntut untuk kita buat. Tetapi sunnah-sunnah yang macam ni kita kata berkaitan dengan adat seharian, kita tidak boleh mencela orang yang tak buat. Kita amalkan sunnah, kita sisip jari. Kawan sebelah kita, dia biasa makan dengan camca garpu, kita tak boleh mengaibkan dia. Apa Yahudi mah. Tak boleh lagu tu. Pasal apa Ustaz guna ni? Pasal ni semua kalimah-kalimah yang kita dah dengar mai lah. Kita tak boleh sampai over macam tu. Sebab ini sunnah berkaitan dengan adat budaya. Kita amalkan kerana mahabbah. Dan ada rahsia-rahsia yang Nabi sebut. Kebaikan-kebaikan yang Nabi sebut. Tetapi kita tidak mengaibkan orang yang tak amal. Ataupun memandang rendah dia. Dia ada sebab-sebab dia. Ini kita kena faham. Ini sikap kita dah sebut pada hari itu perbincangan yang lalu. Bagaimana sikap Nabi terhadap makanan. Tajuk mula kita punya perbahasan hari itu, bagaimana kita menyinggapi orang-orang yang beramal sunnah dan orang yang tak beramal dengan sunnah ni. Ini kita dah sebut dalam tajuk tu panjang. Baik. Nabi sebut, pasal apa nak kena buat lagu ni? Menyicip jari, melincinkan bekas makanan. Innakum la tadruna, kerana hampa tak tahu. Fi ayyihil barakah, di mana ada keberkatan. Kita makan, kita di Malaysia ni kita makan nasi. Kita tak tahu di bijirin yang mana ada barakah. Pasal tu Nabi kata bagi licin. Mungkin barakah tu ada pada butiran yang ada kat jari kita. Kita tinggalkan, kita terlepas barakah tu. Mungkin barakah tu Allah letak pada sisa yang kita tinggal dalam bekas makanan kita. Kita abaikan, maka kita tak dapat barakah tersebut. Kerana tu Nabi kata, makan, selepas makan, sisip jari kamu. Dan lincinkan bekas makanan kamu. Dalam hadis yang lain Nabi sebut jangan meninggalkan bahagian bagi syaitan.
Nabi ajak dalam sepotong hadis yang lain, makanan yang terjatuh daripada bekas makanan kita, sama ada talam ataupun pinggan, jatuh di atas sufrah tersebut, sufrah tu bersih, ambil makanan tersebut. Kalau ada azab dalam riwayat, ada kotoran ke apa ke sikit, tak sampai ke kuman, kan, sikit, kita boleh bersih kita makan. Tapi dah jatuh atas siang, tak payahlah kita pergi basuh, tak ketahuan kan. Pergi basuh pula, tak mau sia-sia, tak payahlah sampai tahap lagu tu kan. Jatuh atas sufrah tu bersih. Sebab tu kita sebut sufrah tu mesti bersih. Nabi sebut sebab kita tak tahu di mana. Baik ustaz, kalau tak makan nasi, kalau makan roti canai pula, macam itulah juga. Di mana kita tak tahu. Kepingan di serpihan mana ada keberkatan yang Allah letak pada makanan tersebut. Yang ni adalah sebab apa kita sebut ini adalah sunnah yang paling kita sia-siakan. Kita buat mukhaliful lis sunnah kadang-kadang sampai kepada had haram bulan Ramadan. Tung sampah kita jadi saksi. Kita buang makanan pula. Hikmah daripada ni para ulama mengajak bagaimana apa yang Nabi nak terangkan di sini supaya kita makan berkadar. Bubuh kadar yang kita mampu makan. Kita makan untuk perut kita, tapi kadang kita bagi makan nafsu kita. Pi kambah kubah kenduri. Bubuh tak ketahuan, makan suku pada tu. Baki tu pergi mana? Tung sampahlah jawapan. Alangkah ruginya pembaziran. Membazir sabit hukum adalah haram. Tapi kita tak sedar, kadang kita duk buat benda tu kerap. Ini adab yang Nabi ajak. Di dalam rumah lagi kita kena ajak benda ni, budayakan benda ni. Supaya anak-anak kita belajar menghargai. Tapi tuan-tuan, kita tahu benda ni kadang-kadang nak amalkan sunnah jadi susah. Sebab kita tak membesar dengan budaya ni, kita dah diperkenalkan dengan budaya yang lain. Dan kadang kita rasa kagum dengan budaya yang lain. Tiba-tiba bila dibawa datang tentang cerita tentang sunnah Nabi, kita mungkin agak keberatan nak buat benda tu. Macam mana kita nak makan di rumah kenduri, kita nak sisip jari. Jiran sebelah kita bagus dengan camca dan garpu, kita nak sisip jari. Ada orang dia buat juga, tapi dia tengok cover line. Sisip jari. Weh, anda buat apa? Tak ada apa. Nak buat juga sunnah, tapi rasa malu. Rasa bangga dengan amalkan sunnah. Tambah pula yang ada 3-4 orang nanti kaki tak pernah tahu. Dia tak tahu. Bila tak tahu kadang dia nanti bubuh. Dibubuh ni awak lapang sangat kan ni sampai jilat jari. Kita pun kena ayat tu, takkan nak terang kat dia kat rumah kenduri. Terasa hati kita. Jadi kita kena ada dalam hati pertama dalam beramal dengan sunnah, yakin sunnah membawa kepada kejayaan. Dan rasa cinta bila kita amalkan sunnah tu. Aku buat ni satu amalan yang Nabi buat. Nabi adalah Nabi pilihan. Nabi pilihan. Amalan Nabi adalah amalan makhluk yang dipilih oleh Allah. Amalan terpilih. Makin kita amal, makin rasa cinta kepada Nabi. Sama ada sains menjumpai hikmah ataupun tak menjumpai, kita amalkan kerana ianya adalah amalan yang dipilih oleh Allah untuk kekasih Allah. Cinta lil mahabbah. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ketika membahaskan perkara ni dalam nota kaki yang beliau tulis dalam Risalatul Mustarsyidin, kenapa kita amalkan sunnah? Kerana cintakan kepada kekasih Allah Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ta'assi bis sunnah, menjadikan sunnah sebagai asas, batu asas dalam amalan kehidupan kita. Macam mana Nabi buat. Nabi makan macam ni, saya makan kerana Nabi makan macam ni. Ada hikmah, alhamdulillah. Tak jumpa hikmah pun, alhamdulillah. Selagi tak mudarat dengan kita. Macam kita sebut hari itulah,
kan kita allergic, kita memang tak boleh minum susu kambing. Nabi suka susu kambing, Nabi minum susu kambing, tapi kita tak boleh. Tak payah kita paksa diri kita nak telan kat susu kambing sampai pergi tandas 3-4 kali. Pasal apa? Aku berkorban demi amalkan sunnah. Yang tu mudarat untuk individu tu, tak perlu yang tu. Jadi kita tak perlu dalam bab tu, kita tak perlu. Baik. Nabi kata sebab apa? Kerana kamu tak tahu di mana ada keberkatan makanan tersebut. Baik. Para ulama membincangkan apa makna barakah pada makanan tersebut. Kata para ulama sebab barakah itu bermakna az-ziyadah antaranya. Ziyadatul khair minallah, kebaikan yang datang daripada Allah. Bila makanan yang kita makan ini ada barakah, satu sumber barakah sudah tentulah makanan itu perlu halal. Kedua, makanan tersebut jauh daripada syubhat. Makanan yang tidak membawa mudarat, yang itu sebelum penyediaan. Ni ketika kita makan, makanan tersebut dah lepas dah daripada depan 3-4 perkara depan tadi, kita makan. Makanan dengan cara kita makan ni menentukan kita mendapat barakah. Bila kita menghabiskan makanan yang ada di tangan kita, di bekas makanan kita tersebut, barakah ni kalau ada, Allah akan bagi pertambahan. Barakah ni kalau ada, thubutul khair, tetap teguh kebaikan bersama dengan kita. Dengan barakah ini Allah akan bagi kesihatan pada tubuh kita. Dengan berkah ini yuqawwi ala ta'atillah, Allah akan memberi kekuatan untuk mentaati perintah Allah. Makanan yang ada barakah kita makan, kita mudah, ringan tulang nak buat ibadah. Makanan yang ada barakah bila kita makan, tubuh kita makin sihat, rohani kita sihat. Rohani kita sihat, mudah buat ibadah. Rohani kita sakit, tubuh kita kuat. Rohani kita sakit, berat nak buat ibadah. 2 rakaat macam nak luruh kaki. Dah mai semayang subuh dah. Orang duk semayang sunat subuh, dia duk lepak sandap kat dinding. Pasal apa? Takut luruh lagi nak semayang 2 rakaat. Tak ada apa pun. Berat. Baik. Ini antara kebaikan dia.